beberapa objektif dalam kajian kami. Yang pertama ialah menganalisis bentuk-bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan kajian kami, yaitu di Pulau Usukan. Yang kedua pula ialah mempraktikkan penggunaan Google Earth untuk mengetahui bentuk-bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan kajian kami, yaitu di Pulau Usukan. Sekarang kami berada di lokasi kajian kami yang terletak di Pulau Usukan untuk membuat pemerhatian tentang jenis-jenis bentuk muka bumi di pinggir pantai. Salah satu bentuk muka bumi yang kami dapati di kawasan kajian kami ialah tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menganjur ke laut. Tanjung juga merujuk kepada bentuk muka bumi yang besar, sempit, tinggi yang menjangkau ke dalam badan air seperti lautan, sungai, atau tasik. Tanjung ini terjadi melalui proses hakisan di mana garis pantai terdedah secara berterusan kepada aktiviti pasang surut lautan. Lama-kelamaan, ombak menghakis batuan yang lembut yang akan membentuk tanjung dengan garis pantai yang tidak teratur. Bentuk muka bumi yang kedua ialah pantai. Pantai berpasir terbentuk oleh proses hakisan ombak, pemendapan sedimen, dan material organik. Pantai berpasir terbentuk akibat proses temparan dan lurutan ombak. Damparan yang lebih besar akan menimbulkan pasir, kulit-kulit kerang ke atas dari gigi air. Bentuk muka bumi yang kami dapati yang ketiga ialah muara sungai. Muara sungai ini merupakan tempat di mana berlakunya pertampungan antara sungai dengan tasik, sungai besar, atau lautan. Proses pembentukan muara sungai ini biasanya melibatkan beberapa proses semula jadi yang berkait rapat dengan aliran air, proses pembendapan sedimen, dan pengaruh pasang surut. Proses-proses tersebut menghasilkan bentuk dan ciri unik pada muara sungai yang juga memainkan peranan penting dalam sebuah ekosistem. Seterusnya ialah bentuk muka bumi teluk. Teluk merupakan kawasan air yang menganjur ke daratan yang biasanya dikelilingi oleh tanah pada tiga sisi dan terbuka ke arah laut, tasik, atau sungai. Proses pembentukan teluk bermula dengan hakisan pantai, ombak, arus laut, maupun angin yang berterusan dan akan menghakis kawasan pantai, terutamanya di kawasan pantai yang mempunyai batuan lembut seperti batu kapur. Ini akan menyebabkan kawasan teluk akan terbentuk. Bentuk muka bumi yang terakhir ialah beting pasir. Beting pasir merujuk kepada pembentukan bukit pasir yang hampir selari dengan pantai, terbentuk di dasar laut cetek akibat proses hidrodinamik. Proses utama yang menyumbang kepada pembentukan beting pasir ini ialah proses aksi gelombang dan arus laut. Proses ini memainkan peranan penting dalam pembentukan beting pasir. Sekarang kita akan masuk kepada objektif yang kedua, yaitu praktikal menggunakan Google Earth. Ini merupakan kaidah kemahiran praktikal menggunakan Google Earth. Dengan menggunakan Google Earth, kita dapat memplot bentuk-bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan kajian, seperti memplot bentuk muka bumi teluk, muara sungai, tanjung, pantai, maupun beting pasir yang terdapat di kawasan kajian ini.
Seterusnya yang kedua ialah cara memplot perbezaan garis pantai pada tahun 2006 dan tahun 2023 yang merupakan objektif kedua kami. Melalui Google Earth ini, kita akan mudah mengetahui perbezaan garis pantai di antara 2 tahun untuk mengetahui sama ada pantai tersebut terhakis maupun berlaku pemendapan. Ini merupakan contoh perbezaan garis pantai di antara 2 tahun, yaitu tahun 2006 dan tahun 2023. Kami mendapati bahwa pantai tersebut dari tahun 2006 hingga tahun 2023 semakin ke depan yang mengalami pemendapan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Enjoy! Hai, kami daripada kumpulan 9 di Pulau Sekat. Saya Ayani binti Yusuf, nomor matriks BE2316073 dari program Geografi. Nama saya Ronika binti Lamid dengan nomor matriks BE2316063 dari program Geografi. Saya Evi Fiona binti Ismail, nomor matriks BE23160640. Saya dari program Geografi. Saya Nuraini binti Masaba, nomor metrik BE23160674 dari program Geografi. Merdajen Raymond, nomor matriks BE2311044. Saya dari program Geografi.